Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi ajar betul-betul cara minum air zam-zam ni adalah kita niat ke dia. Niat. Baca niat atas tu. Niat ke apa? Niat Rasulullah Subhanahu Wa Taala beri ketenangan kepada kita. Bismillah, minum dia. Nak niat ke apa pun jadi. Sebab Nabi kata zam-zamu liman syuribalah. Maknanya zam-zam tu sebagaimana yang orang kosak ke atas dia minum tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma aslih zata bainina wa li baina qulubina wahdina subulas salam. ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Yang dikasihi sidang muslimin muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kita kesihatan dan kesempatan untuk berada di masjid malam ini. InsyaAllah kita menyambung pengajian kita daripada kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Dan kita akan menyambung pada bab yang ke-32, iaitu bab ma jaa fi sifati syurbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu satu bab berkaitan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum air. Sebab bab-bab yang disusun ni dia sudah ada kesinambungan dia. Kalau kita tengok pada sebelum daripada bab ni, dia bab berkaitan dengan cawan Nabi. Kemudian minuman yang Nabi suka minum. Kemudian kita masuk hari ni kepada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum. Hadis yang pertama, hadis yang ke-207. Ani Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba min zamzam wa huwa qa'im. Ibn Abbas berkata Rasulullah SAW pernah meminum air zam-zam sambil berdiri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmizi. Hadis ni kita sudah baca juga, hampir sama, iaitu pada hadis dalam bab minum juga, yang mana Nabi SAW ketika minum air zam-zam, Nabi minum dalam keadaan berdiri. Ibn Abbas tengok, Ibn Abbas ni adalah sepupu Nabi. Jadi kalau kita nak minum air zam-zam dengan cara duduk pun boleh. Cuma kalau kita nak kata kita minum cara berdiri itu tak elok, tak boleh nak kata lah. Sebab ada panduan daripada Nabi. Kadang orang tanya, kenapa Nabi minum berdiri air zam-zam? Apakah khasiat minum air zam-zam tu kena dengan cara berdiri? Nabi SAW nak tunjuk bahawasanya perbuatan makan, perbuatan minum ni dia bukanlah satu perkara yang utama dalam kehidupan kita. Sambil-sambil berdiri boleh minum. Sebab tu Nabi, semasa Nabi makan, Nabi kepala lutut dia sebelah kanan berada macam kita duduk dalam lipatan, maknanya mendongak ke atas kepala lutut sebelah kanan. Menunjukkan Nabi ni makan ni biasa-biasa sajalah. Jangan sampai kita menyungguh duduk apa semua. Maknanya macam kalau tak boleh makan tu satu beban pula, tak boleh lah. Maknanya makan ni biasa-biasa. Nabi nak tunjuk, jangan tak makan pula. Maknanya makan tu kena makan, cuma janganlah melampau, jangan menyungguh sangat, terikat dengan waktu makan dan sebagainya. Sebab setengah orang ni dia punya time meal, kita kata time meal ni jadual makan harian dia sudah tetap dah. Pagi, tengah hari, petang, tu makan malam pula, ada jadual dia dah. Sebenarnya jadual ni tak penting, sebab kita hanya perlu makan bila rasa lapar. Kalau pagi kita tak makan apa, rasa tak lapar, tak payah makan. Itu yang terbaik dia sebenarnya.
Tapi memandangkan masyarakat kita, orang tua-tua kita dulu, makan pagi kerana nak turun ke bendang, makan pagi kerana nak bercucuk tanam ke, nak tarik lembu kerbau ke, itu logik dah. Perlu kepada makanan yang kita kata yang berat. Contoh nasi dagang, nasi belauk orang Kelantan kita, kan. Adapun ramai daripada kita yang kerja di pejabat, cikgu-cikgu dan sebagainya, mungkinlah waktu yang sesuai untuk makan tu masa rehat tu lah, pukul setengah sekolah, pukul 9, pukul 10 dah, masa tu lah. Sebab setengah orang jadi rutin makan pagi, dia tak boleh duduk. Kalau dia tak makan pagi pukul 7 atau 7.30 dia tak boleh duduk, dia kena pergi cari kedai kopi juga. Ada masalah macam tu. Ini kita kata ketagih lah, ketagih. Sebenarnya boleh tinggal tu. Mungkin seminggu kita buat lah aktiviti pergi makan di kedai kopi tu, mungkin 2 kali 3 kali cukup dah. Kalau setiap pagi habis sembahyang subuh di masjid, terus cari kedai makan, bagi anak lah macam tidak menyihatkan lah. Cari benda lain dulu, bagi tubuh kita berpeluh dulu, lepas tu kita baru makan. Itu yang terbaik lah. Sebab kemungkinan makanan yang kita makan semalam, katakan ni malam ni kita makan pukul 9 tadi kau, ataupun kalau nak comel lagi lepas asar tadi kita makan, dia sudah hadam dalam perut kita, cuma dia tak dicernakan lagi. Mana proses pencernaan tu paling comel sekali bila? Pagi esok. Bermakna kita bangun pagi, minum air sikit, main masjid, semayang apa semua, kita pun buat apa semua deh. Kita sebutlah, anda sebut, mana kita berok, berok selesai, puas hati berok, kita pun gerak sikit, jalan peluh apa. Lepas pada tu kita boleh dah nak makan. Sebab anda pernah sebut dulu tuan-tuan, satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang unik, nama dia serotonin. Ni hormon yang ada dalam tubuh kita, dia hanya boleh dicerna dengan antaranya aktiviti yang kita buat tu kita rasa enjoy, kita rasa suka. Contohnya apa? Kita suka main dengan bunga. Habis main subuh balik rumah, kita pun raung rumah, pasu bunga kita, cedok buah tanah baru, kita seronok buat kerja tu. Lepas tu kita berpeluh, masa tu lah hormon serotonin dia keluar daripada tubuh kita. Apa hasilnya? Hasilnya kita akan jadi lebih tenang dan lebih seronok buat kerja tu. Yang akhirnya dia menambah kesihatan tubuh kita. Sebab tu orang yang ada kanser dan sebagainya, dia serotonin dia tak terbit banyak dah, dia terbit sikit-sikit. Ada pun kita tengok remaja-remaja yang ambil pil kuda dan sebagainya, sebab dia nak suruh serotonin tu, dia paksa hormon serotonin tu supaya rembes dari tubuh dia, supaya dia boleh rasa tenang. Sebab tu dia guna obat pil kuda. Dia konak kot lain, kita tak boleh lah kita kena ambil hak semula jadi, hak tabi'i, hak Allah Subhanahu Wa Taala buat, dengan cara kita lakukan satu aktiviti hak kita rasa enjoyable, kita rasa seronok. Kalau kita biasa jogging tadi peluh pagi tu, sedap. Sedap peluh tu. Peluh tu dia menambah kesihatan tubuh kita. Jadi dia katakan Rasulullah SAW pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Nabi minum air zam-zam sambil berdiri. Jadi kalau kita pergi Mekah pun, ada masa-masa kita Mekah ke Madinah sama ada. Sebab air zam-zam ada dua-dua tempat tu. Allahuakbar, saluran dia tu boleh sampai ke, kita kata 2 kota, berapa ratus kilometer, anda pun tak pasti. Boleh, maknanya boleh buat join, boleh bersambung dia punya air, dia sumber air. Ada masa-masa kita tengah-tengah pek padak, orang duduk beratur belakang kita, tengok air zam-zam ni dia bukan duduk satu tempat, duduk merata. Kadang di tiar-tiar tu, tuan-tuan perasan di tiar, kebanyakan tiar ada air zam-zam, akan ada pada zam-zam tu. Dia buah dalam bocor besar, dia letak. Jadi kita ambil air tu nak duduk pun tak ada, kadang-kadangnya tolak ke perempuan ni. Jadi kita minum berdiri. Caranya pegang tangan kanan, bismillah. Lepas tu Nabi ajar betul-betul cara minum air zam-zam ni adalah kita niat ke dia. Niat. Baca niat atas tu. Niat ke apa? Niat Allah Subhanahu Wa Taala beri kita nangis kepada kita. Bismillah, minum dia. Nak niat ke apa pun jadi. Sebab Nabi kata zam-zamu liman syuribalah. Maknanya zam-zam tu sebagaimana yang orang kosak ke atas dia minum tu. Tu haji kita pun niat bini nombor 2 lah.
Balik-balik boleh. Nak lekat atas kapal turbin duduk sebelah janda. Mana tahu. Agak ada cerita lah tu. Tapi anda tak ingat jalan cerita, tak nak buat agak dah. Anda biasa dengar orang pergi ke Mekah, memang niat dia nak cari hak nombor 2 boleh. Ada rezeki dia. Kita nak tak leleh ni masalah. Okey, seterusnya hadis yang ke-208. Anda baca ni dengan huraian ringkas ya tuan-tuan, sebab dia hampir sama. Abdullah bin Amr bin Aus berkata, An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashrabu qa'iman wa qa'idan. Dia katakan, aku pernah melihat Rasulullah SAW minum sambil berdiri dan duduk. Ni Abdullah bin Amr ni dia kata, dia biasa tengok Nabi ni ada time minum diri, ada time minum duduk. Tetapi kalau kita nak bahas antara berdiri dan duduk, lebih sempurna duduk. Tapi kalau time-time sesuai berdiri, ataupun time-time kita rasa macam darurat nak duduk berpayah tak ada kursi, berdiri tu boleh masa tu. Berdiri tu boleh. Hadis yang ke-209, Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas qala saqaitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'im. Aku menuangkan air Zamzam untuk Rasulullah. Ni Ibnu Abbas dia kata dia tuai air Zamzam ke Rasulullah, baginda minum sambil berdiri. Kita kalau ustaz minum berdiri pun kita tepuk dahi deh. Allah, ustaz minum berdiri. Dia tak apa sebenarnya. Tengok atas situasi. Atau dia minum tangan, minum air tangan kiri. Itu memang mandatory lah kita kata. Kita kena kawal lah kok mana. Mungkin masalah kanak-kanak ataupun orang hak kidal. Tu memang kita tak boleh nak keras sangat, sebab ada setengah budak-budak dia jadi stres. Dia biasa tulis tangan kiri. Bila dia nak makan, dia kena kona tu sebenarnya dia kena guna otak kiri kanan dia tu macam kena pusing. Dia terpaksa tu. Tapi kerana didikan mungkin daripada mak ayah dia ajar makan tangan kanan juga, dia terpaksa makan dan dia boleh kontrol. Kalau tak ada didikan tu tuan-tuan, payah. Stres budak-budak. Stres nak makan tu. Kita nak suruh tangan kanan, mungkin dia jadi kekok. Ni kurnia Allah Subhanahu Wa Taala berlaku. Tangan kanan, tangan kiri. Maksudnya kidal ni. Sebab otak manusia ni dari segi kajian sains, dia ada dua belah tuan-tuan. Dua belah. Hak menakul matematik, hak sains, hak sejarah, hak ni hak warna, hak rasa, emosi ke apa, dia ada berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala ni cerita memang ajaib. Lepas tu kalau kita tengok keratan rentas otak ni, duduk situ saja pun beratus ribu, mungkin juta sarah-sarah kecil dalam tu. Sarah-sarah halus hak kita tengok. Kalau kita tarik rambut kita, kita boleh agak nampak setara tu deh. Duduk dalam otak kita halus pada tu lagi. Dan orang hak kena stroke ramai-ramai, stroke di otak tu, dia bukannya besar-besar ibu jari dah. Dia kecil lah. Hak pergi sekat di pembuluh darah dia kecil lah. Kadang-kadang dia buat tubik tu ujung-ujung tu ya. Dia tunjuk, ni hak menyebabkan dia ni menyebabkan ayah awak ubah ni. Darah beku. Kita tengok Allah kecilnya. Dah. Hebat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia apa Allah Subhanahu Wa Taala kurnia akal hebat. Kita tahu tak, sekecil-kecil sarah tu, ada benda boleh pergi masuk dan sarah boleh pergi tembur dengan kamera siap nah. Orang buat jatuh ke apa, angiogram. Dia tolak dawa tu halus ya dawa. Canggih. Kemudian Nazrah bin Sabrah anin Nadhar bin Sabrah anin Nadhar libni Sabrah qala ata alayya bukuzin min ma'in wa huwa fi rahbah fa akhadha minhu kaffan fa ghasala yadayhi wa madmada wastanshaqa wa masaha wajhahu wa zira'ihi wa ra'sahu thumma shariba wa huwa qa'im thumma qala hadha wudu' man lam yuhdis hakadha ra'aitu Rasulullah SAW alaihi wasallam fa'ala. Ni Nazrah bin Sabrah ni. Dia kata semasa berada di rahbah,
Rahbah ni Masjidin Nabawi lah. Rahbah ni banyak masuk sebenarnya. Kalau rahbat itu tempat luah, mutawassi'. Kalau rahbah ni biasanya kawasan luah ataupun satu kawasan di Masjidin Nabawi. Semasa berada di rahbah, Ali diberi segayung minuman. Sayyidina Ali diberi segayung minuman. Beliau mencedok air itu dengan tangannya. Dia pun cedok air itu dengan tangan dia. Lalu mencuci kedua-dua tangannya. Lepas tu dia ambil, cedok dengan tangan dia, dia pun cuci tangan dia. Berkumur-kumur, dia ambil air itu, kumur, memasukkan air ke dalam hidung, menyapu ke wajah. Kedua belah tangan sampai ke siku dan kepalanya. Kemudian beliau meminum air itu sambil berdiri. Dia nak cerita Ali itu minum sambil berdiri. Sesudah itu beliau berkata, lepas pada dia siap ambil ismaya, dia minum air, dia berkata, ini adalah cara wuduk bagi orang yang tidak berhadas. Dia kata ni cara wuduk bagi orang yang tidak berhadas. Aku melihat Rasulullah melakukannya begitu. Dia nak ayat dia minum air diri tu, dia tengok Nabi buat. Biasa ambil dah air semaya gayung tu lah, cebok tu lah, so cebok. Lepas ada kita agak-agak, so lepas dia berasa cebok tu tak puas hati, cebok lagi, lepas cebok. Dia sebenarnya sebetul-betulnya nak ambil wuduk ni tuan-tuan, paling banyak pun so separuh ni, ni so, lepas tu separuh dia cukup dah, maknanya so cebok lah. Tapi kan kita mungkin air agak mudah, tak air masjid besar dia 4,000 liter. 4,000 liter sikit 4,000 gallon. Kita pun ambil air semaya pemandi lah. Dah air semaya tu sikit ya sebenarnya. Jangan ambil banyak. Kalau orang boleh tunjuk disiplin paling comel, mana dia beri contoh ke orang lain. Ambil cebok so gayung, kalau kita ada koloh dekat sini anak tak berasa, kalau ada koloh cebok. Letak di pinggir, di tepi koloh tu so cebok, aja ambil semaya dengan so cebok ke. Cukup belana. Sekali dengan hak sunat-sunat tu. Hak basuh tangan, hak madah khama, istinsyak, istisnar. Kita masuk dalam hidung, kita kuih, dia panggil istisnar. Cukup, memang cukup. 3 kali sunnah cukup. Mana boleh 3 kali sunnah cukup. Bukan kata anak tak pernah buat, anak biasa buat. Dia lah kadang-kadang duduk rumah anak, kawasan rumah anak salah tu, dia memang kawasan air bermasalah lah. Air Kelantan pergi pun pacuk saja, petilah air tak ada. Duk bayar tu lah, duk balas air Kelantan sama-sama. Tak ada air setitik pun. Air boring, dia bermusim. Boleh air pulak, Allahu Akbar. Lebih pada air tebing. Beli filter besar, nak beli filter diri. Filter pun kalah. Kita pun jam. Tak tahu nak buat gana dah. Tawakal gitu lah. Tapi anak buatlah penapis dalam rumah tu pula. Air kowe ke apa tu okey lah. Mula anak masuk air kuku hari jemaah. Mula-mula anak masuk kowe. Anak nak cerita kowe kuku ni dia. Bukan nak ngepi pak dia. Anak minta dengan kowe. Dia tanya duk mana cik alamat? Anak ayat duk salah. Cik ada pala air Kelantan tak? Ada. Anak kata. Dia pergi rumah. Datang surat boreh ke apa ni. Lepas dia kata, cik, air Kelantan tu pala metal tu jadi ke tak? Dia kata, pacuk 2 tahun dah tak jadi. Kata. Dia berkata, tak sih, kita tak berani. Air boring ni kata, kita tak berani. Sebab prosedur kita tu, air kowe mesti air pilih, air daripada air Kelantan. Air boring tak ada. Anak berkata, dah, awak tanya ada pala air, apa ni, pala air Kelantan ada? Saya kata ada. Tapi saya guna air boring. Oh macam dia. Dia kata minta maaf lah kata. Kita tak tahu prosedur dia demonstrate kita mau. Lepas tu mari saya dia kuku. Oh saya dia berani, confident. Anak pun kata confident ni bahaya juga. Anak pun tengok-tengok dalam Google ke apa. Oh memang dia agak bebas ke. Orang guna air boring sendiri, berhak kau sendiri, kau boleh dengan kuku. Okey, siap dah kuku. Buat apa 2-3 sehari 2 tu dia mari dia pun pasal. Anak pun duk main kenali lagi. Kita takut pH dia lah. Acidity dengan alkali dia tu. Anak pun habis duit pula beli dalam Shopee. Siapa lah seminggu lebih hok ngeteh. Kat dengan 100 ya juga hok ngeteh digital tu. Order daripada China tu. Teh.
Alhamdulillah. Comel-comel dia punya pH dia. Sebab anak takut juga lama mesin-mesin tu apa ni pasal kuku dah. Kita pasal filter besar luar dah takut air tu tak comel. Mudarat kepada kesihatan. Sebab anak lebih kurang setahun dekat setahun anak duk beli air ni lah. Air minum hot packing siap kada tu besar. Oh sedih tuan-tuan. Moral of the story dia, jangan cari tanah lah kesala. Sebab anak nak tanah anak rumah anak tu adalah bekas benda padi. Tanah sudah rosak di baju dan sebagainya lah. Dah kalau nak beli boleh anak gurai sana tu. Anak beli pun lama dah. Tahun 2007 seluk 2007 2003 seluk masa tu dah 50 lah 60 gitu ya lah ni lah ni 100 lebih tu hak baru naik apa semua tapi air memang teruk lah sedih kita berair mata anak-anak lah ni pun dah basuh kuning lagi air. Jadi nak cerita pasal air ni lah sahabat Nabi ni Ali ni lepas dia ambil ismaya dah lesor gayung so cedok ke Nabi kaedah nak ambil tuan-tuan dah paling tidak anak kongsi ni boleh pahala kanan juga jangan ajarlah apa ni ambil kelugan kita terajar supaya kita boleh berjimat guna air dan berhemah paling besar sekali kita ikut sunnah kita ambil cedok tu so gayung ambil penuh lah lepas tu kita tok dah tepi tu deh. Mula-mula ambil sunnah dulu tuan-tuan. Ambil dia, basuh tangan. 3 kali dia belana. Cuik lagi 3 kali. Tangan tu je, tangan ni masuk sekali lagi. Kadang orang tak faham dia kata, mustakmah dah air tu, muka air lekat tangan ni masuk. Dah dia tak kira mustakmah situ tuan-tuan. Sebab nak kira nisbah mutlak tu banyak lagi dalam tu. Lepas tu dia kata kalau mercik masuk ni basuh muka ni mustakmah. Dah, dia tak kira. Mustakmah tu kilai. Dia kena faham molek situ. Kita pun ambil selepas basuh tangan itu khomo. Khomo ambil kaedah sunnah Nabi. Dia sekali kita cebok dengan tangan, kita masuk mulut, dia panggil madmadah khomo. Kita tolak naik ke atas, kita seduk masa tu. Dalam seorang mana seduk hidung, seduk mulut, seduk hidung. Dia panggil kaedah istinsar. Istinsar guna tangan kiri kita pun seh. Lepas kita buat khomo kita seh ni 3 kali buat. Lepas tu startlah kita basuh muka. Basuh muka ambil basuh. Ambil tangan so letak gini ambil. Jadi tangan ni jadi proses supaya gayung lah. Ambil daripada koloh dia. Tangan. Kalau tangan kena pastikan kaedah engkau kita mazhab Syafi'i ni tangan bila kita ambil kita jangan terlepas ni. Setengah orang pun dia lepas. Dia lepas pergi mari sini, jadi mustakmah. Tu Syafi'i. Mazhab lain tak apa, mazhab lain tak ada katalah. Dia pergi akak tangan, jawab akak tangan orang lalu ke apa tak. Kita pop basuh gini, jangan terlepas daripada tangan. 3 kali. 6 kali boleh. Air baru pula, tangan kiri pula. Sama ada nak start bawah, nak start atas tu boleh. Start atas. Mai bawah. Jangan akak. 3 kali. Lepas tu kita ambil rambut. Rambut kita ambil. Rambut, sunnah dia sampai belakang. Lepas kita pun tarik mari. Nak buat sekali pun boleh, nak buat 3 kali pun boleh. Pendapat mazhab Syafi'i paling kurang. Dia kata sebahagian depan rambut. Paling kurang. Bermakna hak ni hak comel lagi. Kita ambil hak paling kurang tu jadi supaya apa ni peraturan kita dah. Tak kena. Basuh setengah orang dia kata tak apa. Ambil sikit bukan aku tu. Dia nak hak ni juga. Jadi selepas ni sama contoh kita buat sekali ya kita pun ambil tangan. Hak air ni lagi, tak air ambil air baru. Kita pun masuk telinga. Kita buat. Kalau nak buat style 3 pun boleh. Sebab benda ni khilaf belakang. 3. So, 2, 3. Lepas tu ambil air baru pula. Telinga. Boleh. Benda tu khilaf saja. Lepas tu start kan. Lepas tu ngelah dengan kaki. Udai belana. Dia masalah. Benda ni kita kena tahu apa tuan-tuan. Kerana in case lah kalau pergi ke Mekah kan, Madinah. Dia anak cerita Mina Aizazah tu mudah mana-mana pada dia. Hak nak ambil air semaya, masa tu berair mata lah. Kalau Mekah dia punya jamban dia di bawah tanah.
Oh, mata itu memang sedih lah. Tinggal anak dalam tu. Pintu lapis-lapis. Nak dia ambil tu, bawah tu. Sama telur sakit perut nak buang air. Jangan main-main. Jadi, bila kita ada kemudahan, kita bawa air. Kita bawa air. Jadi, kita nak ambil air maya mana? Kita ambil celah-celah bangun partition dia. Kalau kita tengok popok Pakistan duduk lepok tepi-tepi gisi tu dia ambil air maya. Dia memudahkan kita lah. Kalau dia kita tahu dari segi wuduk ni kapasiti keperluan benar, dia memudahkan kita banyak benda. Okey. Lepas tu dia kata selepas dia ambil air semaya, dia pun minum keadaan diri. Lepas tu dia kata inilah cara wuduk bagi orang yang tidak berhadah. Mana orang tidak berhadah cara gitulah. Mana kita tidak berhadah dah. Hadah besar lah. Kalau hadah kecil ke apa semua kita cuci air kecil ke apa semua. Hadah besar ni mana melibatkan junub, janabah. Ghuslul janabah. Ana ada ngajar satu masjid bab-bab gini fiqh. Nak kira banyak ramai juga hak pening bab mandi wajib ni. Bab hak nak suruh jadi mandi wajib tu tak pening, hak tu mudah ya. Hak tu tiap-tiap malam jalan sama tu. Hak nak mandi pagi esok tu. Ana pernah dia buah-buah dengan seorang dua tu. Kita nak tengok dia pun mudah. Tak lepas juga. Tapi iyalah kita nak tegur secara direct apa rasa macam tak comel. Jangan main-main. Silap-silap tanya Masjid Lundai pun ada juga. Tak lepas tak boleh. Dia gini tuan-tuan. Mayat mandi hadah ni dia ada dua versi lah. Dua versi ni riwayat daripada Aisyah dengan kata silap ana Allahumma salli isteri Nabi Ramlah, kata silap ana daripada Aisyah dengan Ramlah. Dua orang tu ya kata silap ana lah dalam hadis. Dua orang ni riwayat hadis cara mandi junub. Sebab apa? Sebab dua orang ni siapa? Bini Nabi. Kalau kena Abu Hurairah riwayat cara mandi, mana Abu Hurairah gingitan Nabi lah weh. Jadi hak paling tepat daripada dua versi ni ya. Nampak gaya macam nak tanya ustaz riwayat lah weh. Dia mudah ya tuan-tuan. Ingat bila sebut ghuslul janabah, mana mandi wajib ni, kita kena set daripada kita mandi tajuk dia. Jangan gilain lagi mandi. Maknanya perlu pada air. Dan mandi wajib ni adalah hak ngelah. Hak ngelah dah. Selepas mana proses-proses pembersihan yang kita biasa buat. Contoh ke apa? Kita biasa guna sabun masuk pada bahagian kemaluan kita, dubur, kubur apa semua. Kita biasa ngagosok gigi, shampoo, pelesah tu pun habis dulu. Sebab proses mandi wajib ni dia mandi saja. Mandi ni dari segi rukun fiqh ataupun istilah fiqh. Ada istilah fiqh. Dia cuma alirkan air saja ke seluruh bahagian tubuh. Tu yang syarat dia. Jadi selepas tuan-tuan selesaikan urusan yang kebiasaan buat, gosok apa semua, sabun, shampoo apa semua, okey, get ready untuk mandi wajib. Masuk niat lalu, masuk air nak turun tu, turun atas kepala dia. Katakan kita lah ni kita pakai shower belakang dia. Buka shower, pop air kena atas kepala, niat lalu. Niat tak pelik bahasa Melayu dah. Saja aku mandi wajib ni kerana Allah Ta'ala. Cukup dah. Pop air kena atas kepala. Utama ke sebelah kanan. Kita pun ingat mandi wajib ni adalah ibadah. Bila ibadah sunnah sebelah kanan dulu. Semua sebelah kanan. Kita pun sapu sebelah kanan. Rambut, kepala apa semua turun. Pusat deh tepi. Mana patut balik kiri pula. Kalau kita nak comel lagi, maknanya kalau kita nak suruh mandi wajib kita tu nampak sunnah lah. Nampak sunnah. Kita pastikan selepas kita mandi tadi, kita mandi kebiasaan tadi, sebelum mandi wajib ni, sebelum air turun kepala tu, kita buat perkara-perkara sunnah. Antaranya ambil wuduk. Ambil wuduk dulu. Ambil wuduk siap, air turun atas kepala niat. Niat mandi wajib. Daripada hak wuduk tadi tu, dia boleh bawa gidah untuk semayah. Selagi mana kita tidak setuh bahagian kemaluan. Tapi kalau setuh, maka kena ambil wuduk baru. Pendapat setengah mazhab lain dia kata setuh tak setuh kira boleh lagi untuk wuduk. Untuk ibadat semaya. Muka kita biasa dah tak ada wuduk, ada wuduk pun memang setuh sama dah dah. Time itu gak memel lah. Mandi molek-molek dah ke
garu motel apa semua batal, nak ambil balik. Nah, cuma dia agak beza bagi perempuan. Bagi perempuan, dia kena ada dua posisi. Masa dia berdiri tu dia bersihkan, masa dia duduk tu pula dia kena bersihkan pula. Sebab bila dia duduk dia akan terbuka bahagian-bahagian dalam dia, bahagian dalam tu keluar, jadi dia kena buang comel tu. Dan tidak perlu nak korek-korek. Setengah orang tak faham dia pergi korek-korek dia. Bagi lelaki perempuan serupa, kita tak ada keperluan nak korek tu. Nah, lepas tu tambah lagi orang jenis kita kata apa ni, mitos-mitos lah, tidak betul dalam fiqh. Kalau bulu jatuh kena ambil bulu, rambut ke apa kena basuh-basuh. Tak boleh nak cukur misal sebelum mandi wajib. Tu tak betul belakang tu. Kita tak ada jumpa dia kata fiqh besar-besar. Orang kita fiqh kecil-kecil pun tak ada sebut, tapi main mana kita pun heran juga. Nah, dalam matla'il badrain tak ada sebut. Dalam apa? Kalau kita musolli tu bak semaya saja. Nah, banyak kita tak sebut, tapi mari kok mana kau nak tahu. Supaya anda wayak minggu lepas tuan-tuan. Sebab ada orang WhatsApp kan nak tanya, apa yang wayak berdehem tu tidak bolehnya? Selepas kita kecil tidak kena berdehem tu Nabi ajar. Dia gini anda nak wayak. Berdehem tu kalau selepas pada tuan-tuan buat air kecil, dia termasuk dari perkara istibrak. Mana kita nak pelepah belakang kotoran ada pada tubuh kita. Pilihan antara caranya adalah berdehem. Tetapi riwayat hadis berdehem tu hadis dhaif, tidak sunnah. Tapi bagi orang tu kerana kebiasaan dia berdehem dia, dan lepas berdehem tu dia confident memang tak ada, bagi dia boleh. Tapi bagi orang lain tak semestinya. Sebab setengah orang tu kecil biasa dia rasa puas dah, tak perlu dia berdehem. Malah berdehem tu sendiri boleh menyebabkan syok dalam ibadah anak-anak. Sebab kalau dia pergi kecil tiba-tiba dia tak teringat nak berdehem tadi, dia semaya molek-molek dah, air kecil pun tak ada meniti, kerana was-was dia lah kali dia batalkan semaya, dia semaya sore. Tu kita takut tu. Benda ni kita tak boleh nak guna ukur logik akal kita kena letak sunnah Nabi tu dulu. Bukti yang ada daripada sunnah Nabi tu lagu mana? Sebab ada tuan-tuan anda pernah dengar siapa setahap nak suruh cuci ni, semasa kita buat air kecil air besar dia suruh korek bahagian punggung. Korek bahagian punggung tak perlu tu. Dia kata kena korek. Itu ana dengar tu gelegak perut juga, tapi tak ada arah. Ana tak nak kata apalah, moga-moga tempat kita tak kena belakang. Ni dia termasuk dalam bab menyukarkan dalam urusan agama. Agama tu tidak lagu tu, tapi bila mana orang terlalu rigid sangat ada. Rigid ni kita kata ketat sangat undang-undang dia. Siapa kena duduk, kena gitu dan sebagainya bagian ada lah. Ada. Tidak ada lagu tu, tidak ada keperluan siapa tahap gitulah. Jadi bagi orang yang nak berdehem sila. Bagi orang yang nak urut pula sila lah. Sebab anak rakyat dah urut tu bukan juga daripada sunnah Nabi. Benda tu melampau sebenarnya. Berdehem, urut. Menyebabkan dia orang itu jadi syok. Tadi kecil-kecil dah tak urut. Dah tuan-tuan, dia hak duk dalam tu kalau dia tak tubik orang tak kira dah. Dia memang duduk air tu memang duduk dalam tu. Allah sudah takdir dah. Ni pundi kita. Ni kemaluan lelaki dia, ni pundi. Dia lain perempuan dia direct, kita ni indirect. Dia ada beberapa saluran nak pergi ke tempat kita ni, dia agak panjang wayar kita. Dia duduk dalam ni benda biasa sebenarnya. Di pundi tu tepat tapi dia takut situ. Bila dia nak kecil memang dia pergi siapa depan. Selagi tak tubik maka tak tubik lah. Dia melainkan orang tu ada masalah, dia panggil salsilatul baul. Orang ada masalah kecil dedah, kecil nitih tu dia. Tu lain kes lah. Itu pun dalam fiqh beri kemudahan bagi orang lagu tu. Hak sementara berasa nak tubik air kecil berasa menitih dia. Fiqh beri kemudahan, dia boleh lapik nak kemaluan dia, ambil wuduk sekali lah. Dia mari semaya. Kecuali kalau dia bodoh, ataukah dia pakai panty liner hobi ni dia. Pakai mahal model dia contoh. Dia pakai. Tapi dia rasa nitih tu banyak. Siapa berjeruk? Tu tak boleh lah. Siapa tahap tu tak boleh. Jadi benda-benda ni kita kata benda kita perlu ada panduan pada Nabi. Kita tak boleh nak main kecik atas sedak angin kita. Sebab dia semua berkaitan dengan ibadah. Jadi bila mana Sayyidina Ali cerita ni, jelaslah bahawasanya dia nak buktikan bahawasanya Nabi pernah minum dalam keadaan berdiri.
Kalau anda royak so lagi tuan-tuan, Nabi SAW ni masa baginda kencing, ada satu riwayat hadis Nabi kencing diri. Nah, Nabi pergi tempat sapuh, pembuangan sapuh, Nabi kencing diri. Patut dia kata Allah menghina Nabi lah royak. Tidak. Ada sebab-sebab dia kenapa hadis tu diriwayatkan oleh sahabat. Sahabat nak cerita keperluan menjaga kesihatan dan juga daripada tempat-tempat kotor ni. Mana jumpa tempat kotor jangan ajar kecing duduk, kecinglah diri supaya kesal daripada kotoran kecing apa ni sapuh-sapuh ke gapo benda tu tidak mercik kena pada kita. Nah, dalam keadaan kita kecing duduk, kita kecing diri, kita cari pok molek-molek biar pacar kena pada bahagian lubang kau pelesar dia tu bit sana. Nah. Kemudian hadis yang ke-211 daripada Anas bin Malik berkata, an Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil ina'i salasan idza shariba wa yaqulu huwa amrun wa arwa. Rasulullah SAW menarik nafas sebanyak 3 kali di luar bekas minuman semasa minum. Nabi ni bila dia minum, dia tak tarik nafas masa dia minum. Mana tarik nafas lepas nafas dalam mulut duk gini. Tak, dia akan minum, lepas tu dia letak, baru dia lepas nafas dia. Nah. Baginda berkata cara ini lebih menyihatkan dan memuaskan. Kalau kita minum cara gitu dia memang sihat lah. Sebab kalau kita minum glogok terus sebenarnya dia tak hilang dahaga kita. Segi psikologi tak hilang sebab dia nampak kita ni gelojoh makin nak. Tapi kalau kita minum relax, steady, enjoy, mungkin psikologi kita cepat hilang dahaga. Terutama bagi orang yang ada kecil manis. Orang kecil manis ni dia memang dahaga dengan air lah, sikit-sikit nak minum dia. Jadi dia punya strategi dia yang terbaik, minum dengan keadaan relax. Minum pula jangan air sejuk, ambil air sesuai dia. Relax. InsyaAllah. Nah, dia kurangkan dahaga lah. Dia paling bagus hanya ada baca dalam satu artikel. Dia panggil Allah Celtic salt ke apa. Celtic salt tak silap ana. Satu jenis garam ni lama dah tapi kita jarang jumpa di pasar raya. Celtic tak silap ana. Kita amal lalu cobek sepagi, orang darah tinggi ni, untuk orang darah tinggi garam ni. Sebab orang darah tinggi ni punya garam dia takut. Ni garam Celtic salt ni memang ubat penawar untuk orang darah tinggi. Ada satu kajian ni ana baca, orang tu amal selama 40 hari straight. Lah dikaji Umar Saleh ni orang kafir kaji. Dia ambil secubit setiap pagi, dia punya baca darah dia, tekanan darah rendah dalam masa lebih pada 1 bulan. Boleh jadi rendah. Di samping tu kena ingatlah dia punya undang-undang asas dia, peraturan dia, dia kawan makan lah motel garam beres dah dia. Teh hak lain berat juga. Kopi tak jadi juga nak sembuh kat mana. Jadi bab air ni kita tengok iaitu dia cerita Nabi minum dalam keadaan bernafas 3 kali. Bernafas di luar bekas sebanyak 3 kali. Agaklah kalau minum air tu banyak mungkin 4-5 kali bernafas luar dia. Okey. Sebab kalau cerita pasal air ni hana dengar minggu lepas ada satu kerusuhan lagi tu, iaitu kita ada satu institusi di Malaysia ni, institusi tu lain. Nahrim nama dia kata silap, National Institute Penyelidikan Air Malaysia. Nahrim tak silap, National agensi ke apa, Institute Penyelidikan Air Malaysia. Dia buat kajian ni, dia punya ramalan ni lama dah lah. Dia buat kajian dengan data apa semua. Malaysia kita akan menghadapi ketandusan atau krisis air paling kritikal. Sebelum ni orang dah cerita banyak dah krisis air dia paling kritikal. Tapi ni kajian tuan-tuan, bila sebut kajian dia ada bahan bukti. Dan kemungkinan berlaku tu amat tinggi. Iaitu bermula pada tahun 2025 hingga 2035, 10 tahun. Di Malaysia kita akan menghadapi masalah krisis air, ketandusan air paling kritikal dalam sejarah dunia, terutama di negeri Terengganu dengan Melaka, tak silap lah. Ni piyah ni Kelantan wajib kena lah. Moga Terengganu terdekat. Tuan-tuan bayangkan 10 tahun. Mana taburan hujan akan paling rendah pada masa tu.
Bila kata air tak ada. Kita kena musim kemarau 4 bulan tak ada air tu pun selok kerah. Selok dah kita kata. Selok kerah kata dia. Berasa macam tak boleh nak hidup dan tuan-tuan. Ni bayangkan. Data dia kata mengikut kajian dia kemungkinan 10 tahun. Kita kalau kata tengok ke hadis Nabi apa semua kita tahu dah. Berkemungkinan juga kita kena ayat gitu juga. Tanda-tanda kemunculan Dajjal. Sebab Nabi kata dah. Bila mana berlakunya ketandusan, air tak ada, Dajjal akan mari. Masa itulah Dajjal mari. Dia buat mari pekih tuan-tuan. Dia supaya Amerika lah ni. Dia buat mari pekih. Dia pergi jajak ke negara-negara Arab supaya tanda tangan ni normalisasi dengan Israel. Supaya boleh terima Israel. Tak ada apa nak Israel kita tembak habis orang Palestin ni. Berapa belah ribu mati. Jahat atau jahat. Jadi bila mana ketandusan air berlaku. Ni cerita ni kajian di Malaysia kita. Kalau satu dunia berlaku, masa itulah kemunculan Dajjal. Berkemungkinan kalau Allah nak takdirkan masa tu, dia akan mari dengan pakej dia gapo, dia akan mari olah air depan kita. Abang tengok dah go air 5 tahun dah abang tak minum air dia mari air abang pun minum glugong-glugong. Nak lagi dia akan bui segala makniko dia bui. Tapi yang dia minta itu ikut dia. Agak-agak kita minum lepas tu ikut dia, kau tak minum mati. Tak boleh nak kata belakang tu. Ustaz awak bayar sendiri pun 2 lagi. Jangan main kau ni. Na'udzubillah. Itulah fitnah paling besar sekali. Sebab tu kita kena amal tuan-tuan untuk mengelak fitnah Dajjal. Hadis-hadis sahih banyak Nabi cerita untuk mengelak fitnah Dajjal ni, antaranya kita kena ada satu amalan. Bila kita amalan ni ada, mungkin masa tu Dajjal tahu air pun kita tak ambil dah air dia. Mungkin tekuk kita rasa basuh cukup dah dengan zikir pada Allah. Antaranya Nabi ajar bacalah surah Al-Kahfi setiap malam Jumaat dan pagi Jumaat tu. Ataupun 10 surah Al-Kahfi itu 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Hal tu kena jadi amalan rutin, kena mandatory bagi kita untuk mengelak fitnah Dajjal mari. Maknanya bagi orang yang sudah ada persiapan dah, yang sudah ada amalan yang kuat, alhamdulillah, dia boleh pergi ke depan. Bagi orang yang tak ada lagi, cubalah beramal daripada sekarang, insya-Allah Allah memberi kekuatan kepada kita. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.